Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST, Progressive dan ke 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai kuda mengandungi 100 biji, dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail dan saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Jumlah kes COVID-19 terus menunjukkan penurunan dengan 141 kes baru direkodkan. Jemaah yang menghadiri sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dibenarkan merapatkan saf mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing. Sebanyak 141 kes baru telah dilaporkan, iaitu 122 kes hasil ujian ALT dan 19 kes adalah hasil dari 767 ujian makmal RT PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,014 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen atau pemantauan rapi. Sebanyak 201 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,724 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,072 kes, iaitu 23 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,095 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Agama memaklumkan ke bawah Dunia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah memperkenankan untuk langkah-langkah dilaksanakan bagi sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi. Pertama ialah mengenai kehadiran jemaah, iaitu membenarkan para jemaah lelaki dan perempuan untuk menghadiri sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan panjarakan fizikal mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing, iaitu merapatkan saf mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing. Tidak seperti sekarang, iaitu jarak adalah 1 meter antara jemaah. Yang kedua, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak di. Therefore, it is important for all of us to continue to invest our time and efforts to take the time to learn about the condition and to create life-changing opportunities for children with autism. We know that children with autism has enormous potential. Most have remarkable visual, artistic or academic skills. Dengan tema Child-led Choosing the Best Programs for Your Autistic Child
Forum di hasrat dapat memberikan lebih banyak maklumat kepada ibu bapa dan penjaga tentang pilihan mereka dan pelbagai program yang tersedia. Forum juga bertujuan untuk membincangkan kepentingan intervensi awal dan mentakrifkan istilah kanak-kanak yang dipimpin. Ke arah meraih keberkatan dan ganjaran pahala di bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan wakaf di Masjid Kampung Melayu. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang juga memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diikuti penyampaian sumbangan wakaf kepada pegawai hal ehwal Masjid Kampung Melayu. Majlis Tadarus Al-Quran juga diteruskan petang tadi oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid Kampung Penabai, daerah Bitong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis disajukan dengan penyerahan sumbangan wakaf bagi masjid berkenaan dan penyerahan derma kepada 7 orang anak yatim. Tindakan kolektif perlu dilaksanakan melalui pelaburan dalam bumi bagi memelihara alam sekitar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Dari masa ke semasa, kita terus mengikuti perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita dapat menyaksikan jumlah Dalam perutusan sempena sambutan Hari Bumi 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, menjelaskan setiap tindakan individu memberikan kesan yang besar dalam memelihara kedayatahanan bumi. Pada masa kini, kerosakan alam sekitar, pencemaran udara dan air serta impak negatif perubahan iklim hasil dari aktiviti yang dilakukan telah memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi global. Oleh itu, setiap pihak perlu berganding bahu untuk mengalihkan tumpuan dan mengembleng tenaga yang lebih kepada membina masa hadapan yang sihat dan mapan untuk generasi yang akan datang selamat mendiami bumi.